Assalamualaikum, bertemu lagi dengan aku Bunda Depi, kawan-kawan. Hari ini aku nak ajak kawan-kawan mukbang. Ini aku nak tunjuk, aku beli cobek baru, saja nak tes. Bila tahu kita beli hari itu, kakak nah? Oh balik dari Cameron singgah ke Pineng. Tuh nampak ada cobek nih, lama dah saya cari nih tahu kawan-kawan. Ini nak masak apa? Sambal belacan. Tuh ada, tengok. Ada terong, ada kangkung, sini semua kita rebus. Lepas itu ada ayam goreng. Kita buat sambal belacan. Bunda dekat sini nak bercerita lah sedikit tentang bermulanya Bunda masuk Malaysia dan kawin dengan Pak Bos. Oke, sebelum itu kita nak ulek ini bagi Seta dulu nah. Oke, udah hampir lembut dah. Kakak dah kelaparan. Dia makan nasi dengan ayam goreng aja, cabainya tak dan. Dia dah makan dah. Oke, nasi ada. Oke, boleh makan. Wow, mantap nih. Mantap. Ada nak yang masih mana? Ini ya. Oh, ini bubur terung nih. Sedap nih kat dalam tu. Tapi nanti adik kakak tak makan pula. Kalau ibu letak kat pinggan aja. Tu ayam. Boleh suka tulang. Sambal dia. Oke, baca doa dulu. Kakak dah makan kawan-kawan kat sebelah nih. Kita lapar dari tadi. Tunggu Bunda bersiap. Oke kawan-kawan, Bunda nak makan dekat sini. Dekat bawah tuh anak-anak buka TV, suara kuat. Jadi kita menjauh sedikit. Kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Sedapnya. Ayam goreng, sambal belacan, kangkung rebus, terong rebus. Ya Allah, sedapnya. Tapi makan, tak boleh dekat dapur panas. Ini kita makan dekat ruang TV. Ada ikon, ada kipas, sejuk sedikit. Bukan apa, sambal ini pedas. Kalau kita makan dekat dapur, mandi perlu lah cerita dia. Dekat sini, sejuk lah sedikit kan. Anak-anak pun boleh layan TV, kita pun boleh tengok TV sama. Udah. Yang kata Bunda nak cerita tuh, dulu Bunda masuk Malaysia tahun 2001. Lama no. Kalau nak ikut dah hampir 23 tahun dekat Malaysia. Tapi bahasa macam ni. Tak boleh nak bahasa Malaysia betul-betul kaunya. Terbelit juga bahasa Indonesia sikit kan. Lepas tu 2001 kita masuk Malaysia kerja dekat Penang sampai 2 tahun. Habis kontrak kita balik lagi Medan. Dari Medan kita masuk balik dekat Sungai Petani Kedah, kilang Laster. Siapa di antara kawan-kawan yang dulu pernah satu kilang dengan aku dekat Laster, dekat situ ramai sangat Indonesia. Dulu asrama dia dekat Taman Keladi. Beribu pekerja Indonesia lah dekat dalam kilang tu. Setahun kemudian berjumpa lah dengan Pak Bos, dengan suami. Masa tu suami kerja sebagai technician, Bunda sebagai QA atau QC. Dengan berjalannya masa, satu hari tu biasalah kawan tu ramai Indonesia. Ada yang tak suka, ada yang suka. Lepas tu ada seorang tu rapatlah dengan Pak Bos, kawan kita sendiri kan, perempuan. Lepas tu dia pun pernah keluar dengan Pak Bos. Untuk kita pun macam marah lah. Sebab kawan tu tahu kita berkawan dengan Pak Bos, dia pun nak juga dengan Pak Bos. Lepas tu kita pun tak mau nak gaduh. Kita ambil keputusan, kita balik tak sampai habis kontrak sebab tak mau nak gaduh-gaduh kawan-kawan. Biasalah kita perempuan dengan
ramai perempuan dekat situ, betul dengan Pak Bos yang bujang, kawan-kawan dia semua ramai dah kawin. Saya pun macam tak mau lah nak gaduh-gaduh sebab lelaki. Lepas tu saya pun balik Indonesia. Lepas tu saya pun macam habislah kontak macam tu dengan Pak Bos. Lepas tu saya masuk balik ke Sungai Petani. Saya tak bagi tahu dengan Pak Bos yang saya masuk dekat kilang tu. Tapi hari demi hari dekat berbulan juga dia tanya-tanyalah dengan kawan, dia pergi masuk sini lagi ke apa ke. Lepas tu kawan pun kesian, Pak Bos duk tanya-tanya, dia bagi tahulah alamat asrama kita. Masa tu kita kerja dekat Oxford Bond, tak jauh lah dari rumah kita sekarang. Betul. Satu hari tu tiba-tiba macam mana tahu, Pak Bos dah sampai depan rumah, depan asrama. Kita pun terkejut lah. Betul sembang punya sembang, dia minta maaf apa semua. Sampailah kita rujuk balik, macam kita berkawan balik lah dengan dia, kan. Macam kalau ingat memori tu macam sedih pun ada, happy pun ada. Anak-anak pun tak tahu. Ini anak-anak terkejut dengan kita cerita. Pak Bos tu dia ramah kawan-kawan, ramai orang suka dengan dia. Perempuan apa tak lagi kan. Lepas tu kita pun sabar, tak apa. Salah budak nak makan dulu. Pedah. Pedah kan? Anak-anak kata pedah. Pas tu kan, dengan berjalannya masa, kita pun berkawan dah hampir 3 tahun. Dari kilang lama, setahun kita berkawan. Lepas tu kita masuk kilang baru, 2 tahun. Dalam 3 tahun itu berkawan dengan Pak Bos, macam-macam dugaan, halangan, rintangan, bergaduh, semua ada lah. Biasalah kawan-kawan kalau bercinta kan. Lepas tu kita pun nak ambil keputusan 2 tahun kontrak, sama macam nak balik lah. Tapi Pak Bos kata, janganlah balik. Tapi ingat dah kawan lama dekat 3 tahun. Sampai bila macam ni, lepas tu asyik nak gaduh je, pasal perempuan lain tu. Dia kata, tak apa, kita kahwin. Dari situlah kita fikir, oh Pak Bos mungkin nak betul-betul kot. Lepas tu, saya cakap lah dengan bos dekat kilang tu. Dia kata, kalau saya nak kahwin macam mana? Bos kata, boleh kahwin tapi satu je, jangan pregnant sebab masih ada kontrak kan. Masa tu kontrak kita 2 tahun tapi kita sambung lagi setahun jadi 3 tahun. Dalam masa setahun tu kami kahwin. Lepas tu kita sewa rumah tapi saya masih kerja lagi dekat company tu. Sampailah saya habis kontrak, bos suruh sambung lagi. Tapi sampai bila kan, sebab kita kahwin kita nak ada anak. Tapi kalau selagi kerja dekat kilang tu, company tu tak bagi kita mengandung sebab ada kontrak. Kata tak apa, dah 3 tahun kami berkawan sampai kami kahwin. Lepas tu setahun macam tu lah, tak sampai setahun lah. Lepas tu saya pun dah putuskan nak tutup kontrak. Udah 3 tahun, kiranya 3 tahun kita berkawan. Lepas tu kahwin dalam 6 bulan ke 7 bulan macam tu. Saya putuskan saya tak mau sambung kontrak. Lepas tu saya pun cukupkan 3 tahun dekat kilang tu. Saya pun balik, betul saya urus visa saya masuk Malaysia. Kiranya saya dah 17 tahun kahwin dengan Pak Bos, tapi saya tak dapat kerakyatan Malaysia lagi tuh kawan-kawan. Anak dua-dua dah dapat rakyat Malaysia, saya belum. Saya pernah urus, lepas tu pernah ditolak dengan kerajaan. Tapi kawan-kawan kata semua masa tu semua dia fail. Siapa yang mohon kerakyatan Malaysia semua dia fail. Lepas tu kita pun tak apa, kita sabar. Dalam masa setahun 2 tahun Pak Bos pun macam pedak lah, macam tak payahlah buat. Kita pun macam jadi malas. Nak ulang lah immigration, nak pergi ke Putrajaya apa semua. Lepas tu pikir kita nak lama dekat sini, sementara anak-anak pun semua tak mau. Sementara anak-anak semua ada dekat sini. Lepas tu kita pun urus balik. Urus balik sekarang tengah diurus dengan Putrajaya sebab beberapa bulan lepas kita dapat surat bahwasanya surat permohonan rayuan
tengah proses, alhamdulillah. Saya pun berterima kasih juga lah dengan kerajaan telah menerima saya dekat sini. Biarpun saya masih visa ikut suami, saya urus visa setiap tahun, apa tuh tukar paspor, tapi tetap bersyukur sebab Malaysia atau kerajaan Malaysia masih terima saya dekat sini, kiranya terima saya dengan anak-anak semua dekat sini. Biarpun saya belum jadi kerakyatan Malaysia, tapi this okay. Urus visa suami pun bukan mahal mana. Setahun RM105 je. It's okay, tak apa. Tapi malasnya tu nak berulang. Nak berulang pergi immigration, tu buat perjanjian, buat temu janji online, lepas tu nak berulang kat sana, lepas tu buka sana, tu yang buat malas. Kalau ikut jadi rakyat Malaysia ke, jadi macam saya bukan rakyat Malaysia pun, macam saya macam senang je hidup dekat sini. Saya pun boleh kerja kilang, saya pun ada akun bank, saya pun boleh bawa kereta, saya pun boleh beli motor atas nama saya. Tapi satu je, macam sebelum ni saya nak beli kereta, tak boleh sebab saya pakai pasport. Itu saja masalah dia. Tapi kalau IC sini, macam IC merah, boleh pula beli kereta dekat sini ataupun beli rumah atas nama saya. Tapi macam kalau saya nama pendua itu boleh, saya nama yang depan tu macam nak beli kereta atas nama saya, tak boleh, just tak apalah. Tapi kalau motor, sebab saya baru-baru beli motor Vario pun boleh atas nama saya, tapi kereta tak tahulah. Saya ada tanya dekat kedai tu, masa saya nak beli kereta Honda tu atas nama saya, tak boleh kawan-kawan. Kedai tu kata warga asing tak boleh, tapi saya pun tak faham kenapa. Mungkin kedai tu yang malas nak buat proses ke, atau apa kita pun tak tahu. Tapi kedai yang kami pergi tu dia kata warga asing tak boleh. Saya pun tak apalah, bagi nama Pak Bos kan, kita juga yang bawa kan, sebab Pak Bos juga yang bayar. Makan pula. Proses minta kerakyatan Malaysia ada yang senang kawan-kawan, ada yang susah. Macam saya dah 17 tahun kawin belum jadi kerakyatan Malaysia, tapi bolehlah menetap di sini sebab visa ikut suami kan. Ada kawan saya yang saya kawin dulu, lepas tu 5 tahun kemudian kawan tu menyusul, dia dah dapat IC sini. Rezeki lah, macam file tu dia orang pegang, alhamdulillah dia dapat. Macam saya mungkin lambat prosesnya. Habis tu hari tu pernah gagal sekali, tu saya mohon lagi, jadi lambat lah. Lepas tu katanya kalau nak jadi kerakyatan Malaysia tak boleh kerap balik Indonesia. Kita pun tak faham masa tu, kita pun duk kerap tiap-tiap tahun dulu balik Indonesia. Lepas tu dah mohon balik nak jadi rakyat Malaysia, saya jarang dah lah balik. Bukan apa kawan-kawan, macam saya memang bersyukur sangat saya tinggal dekat Malaysia. Sebab kemudahan dekat sini teramat-amat senang. Macam dekat Indonesia, bukan saya nak bandingkan Indonesia dengan sini, tapi macam kehidupan saya dekat Indonesia dengan sini, alhamdulillah dekat sini saya lagi macam okey lah. Saya dah umur macam saya pun saya masih boleh kerja lagi. Baru-baru ini, kira sebelum ni, dari anak saya yang besar kakak tu sampai dia darjat 6 macam tu, kiranya dari baby lah sampai dia besar saya bekerja. Baru 2-3 tahun ini saya berhenti sebab PKP lockdown. Pak Bos tak boleh kerja, saya tak boleh, saya kerja, Pak Bos dia tak kerja. Tu saya berhenti, saya meniaga dengan Pak Bos. Masa tu driver bus kan semua dia stop, tak boleh jalan. Di situ saya buat keputusan, saya berhenti. Itu sampailah sekarang. Kiranya dari dulu saya bekerja sampailah sekarang saya berhenti. Kalau saya nak kerja balik boleh je, tapi dah anak-anak besar, dia nak pergi asrama, nak pergi tuition, tak ada siapa hantar. Tu kata Pak Bos kata tak payah kerja lah, dah jaga anak, hantar anak pergi asrama, esok pasal anak. Dulu masih anak kecil tak apalah, dia sekolah naik van apa semua, dia tak payah nak pergi jauh-jauh, sekolah pun dekat. Sekarang dah
sekolah pun jauh. Macam adik pun tahun depan dia tingkatan 1. Dia macam kena hantar lah. Kalau naik van pun tak tahu van ada ke tidak. Kalau nak cerita dekat kawan-kawan, kisah aku dekat sini, ada senangnya, ada susahnya, ada sedihnya, ada happy-nya. Macam kisah bermulanya aku kawin dengan Pak Bos hinggalah sekarang. Banyak suka duka, banyak pahitnya kawan-kawan. Sampailah aku boleh merasa macam taklah senang mana, tapi macam dah tenang macam tu. Saya boleh ada rumah, saya dah boleh ada semua. Macam anak pun dah besar-besar. Dulu masa kecil-kecil susah kawan-kawan. Terlalu banyak suka dengan duka. Tapi kalau ada cerita dekat sini, mesti saya nangis. Tak apalah. Next time, kalau saya ada kelapangan macam ni, saya nak bercerita lah tentang kisah mulanya aku berkahwin dengan Pak Bos hinggalah sekarang. Terlampau sedih kawan-kawan. Banyak sedihnya mula kahwin dulu. Biasalah kita mula-mula kahwin tuh susah kan. Tapi tak maulah cerita dekat sini. Nanti kemudian kita nak cerita. Tengok saya makan tak habis-habis kawan-kawan. Buat cerita. Macam anak-anak pun tak tahu tau saya cerita macam ni. Jadi saya nak buat konten macam ni bagi anak-anak tengok, bagi anak paham macam mana suka dukanya aku mulanya masuk Malaysia sampailah sekarang. Sampai dulu satu tahap saya dengan Pak Bos ambil keputusan nak duduk dekat Indonesia tau. Tapi fikir Pak Bos lagi nak kerja apa dekat sana kan. Macam dekat sini dia Tenation. Berhenti jadi Tenation terus dia bawa bas. Nanti pun saya nak cerita dekat kawan-kawan macam mana Pak Bos bermulanya bawa bas. Dulu dia kerja Tenation. Dia okey jugalah kan. Tapi dengan kilang makin teruk, dia ambil keputusan bawa bas. Lah kawan-kawan, saya nak makan, saya nak menikmati sambal belacan dengan kangkung rebus dengan terung. Oke, saya nak tutup video kita sampai di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan suka dengan cerita saya. Kalau kawan-kawan suka, komen, like, dan subscribe ya. Nanti kita akan cerita kisah saya selanjutnya. Itu pun kalau kawan-kawan suka. Oke kawan-kawan, jumpa di next video. Bye-bye.